Yang dirahmati Allah, Masjid Tetap, Presiden Sah Kepimpinan, Muktamirin dan hadirin sekalian. Masa amat tidak menyebelahi saya. Kita tiba di penghujung muktamar. PAS biasanya menggunakan muktamar ini sebagai medan bermuhasabah, bermuamalah yang sepatutnya berakhir dengan al-mawaddata wal mu'akhah. Muktamar tidak sepatutnya menjadi bidan untuk kita akhiri dengan al-mu'adah wal munafarah. Jangan dibawa hati yang terguris dalam muktamar ini, sama ada kerana anda tidak puas hati dengan cara pengurusi mengendalikan mesyuarat. Benda yang sepatutnya memang tak dibahaskan, anda nak dibahaskan, berakhir dengan tidak dibahaskan. Ada maslahat, ada kepentingan. Yang menang dan tidak menang mungkin ada sedikit sebanyak perasaan. Saya mengharapkan hayatilah. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Dan mungkin apa yang anda tidak suka berlaku, dia berlaku juga. Itu adalah kebaikan kepada kamu. Dan mungkin apa yang kamu nak sangat berlaku, suka sangat berlaku tapi tidak berlaku, mungkin itu kejahatan kepada kamu, dan Allah sahaja yang mengetahui, kamu sekalian tidak mengetahui. Kedua hadis junjungan, hadis sahih Muslim. Ya ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabathu sarra'un syakar, in asabathu sarra'un sabar, fakana khairan lah, wa in asabathu sabar, fakana khairan lah. Nabi sebut ajaban, sesuatu yang mengherankan, yang mengajaibkan berlaku kata orang-orang yang mukmin, yang sungguh beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berlaku dalam hidupnya, dalam muktamarnya, semuanya baik. Kalau berlaku sesuatu yang dia suka, seronok, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang baik kepadanya. Kalau berlaku sesuatu yang dia tidak suka, sabarlah. Itulah yang paling baik kepadanya. Atas itulah saya meminta kita jangan lupa, kita bermuktamar, kita bermuamalah, berbicara dan apa sahaja, hendak mencari mardatillah. Mengapa perlu pada mardatillah? Kerana kalau hilanglah keredaan Allah, akan hilang bersama-sama dengan nikmat yang Allah Ta'ala redha. Kalau datang azab kepada manusia, itulah yang patut dilindungi. Inilah yang Anas bin Malik pernah menceritakan, meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Nabi pernah menyebut, ya ma'syaral muslimin, irghabu fima raghibakumullahu fi wahzaru ma khawafakumullahu azabih, fa innaha law kanat qatratun minal jannati ma'akum fi dunyakum halatha lakum, walau kanat qatratun minan nari ma'akum fi dunyakum khannasataha alaikum.
wahai sekalian muslimin, gemarilah, sukalah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyukakan kamu untuk mendapatkannya, dan ingatkanlah, takutlah kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana seandainya satu titik daripada nikmat syurga turun ke atas dunia kamu, sudah cukup untuk membahagiakan kesemua makhluk. Dan seandainya satu titik sahaja, qatrah, titik dari keazaban neraka turun ke atas dunia kamu ini, khanasataha alaikum, punah, lina, habis segala kehidupan. Atas itulah kita takut sangat jangan berlaku fitnah. Walaupun tadi sebut beberapa orang tadi, Tok Maya, Datuk Tuan-tuan tentang fitnah, tapi saya lebih tertarik dengan apa yang disebut oleh pengesi Dewan Himpunan Penyokong PAS. Hum makabaru bas'alimu, fitnah telah berlaku. Bukan perkara mudah untuk bercakap pasal fitnah ini, kerana dia jangan sampai ke peringkat bila berlaku fitnah di kalangan kita nak menunjukkan itu kelemahan PAS, kelemahan pemimpin, bakal fitnah. Tidak. Kita ambil ke yang terbaik pada apa yang berlaku fitnah pada manusia ini, kita lihat sebagainya. Hatta zaman gemilang yang Nabi kita Muhammad SAW hidup bersama dengan para sahabat, generasi ulung, generasi itu pun fitnah berlaku. Hatta kepada batang tubuh isteri Nabi kita pun kena fitnah. Tak ada kena-mengena dengan kelemahan Nabi, tapi kelemahan manusia. Sampai Allah Ta'ala merakamkan, ada ayat, ada hadisul ifki, ada ayat, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ismi. Allah sebut sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah, membuat fitnah, membuat yang dipanggilkan dengan al-ifku al-kadibu al-kidbu, pembohongan, itu suatu komplot yang berlaku di kalangan kamu. Namun demikian jangan kamu rasakan itu suatu kejahatan kepada kamu. Tidak. Ada kebaikannya, ada hikmahnya kepada kamu. Namun likulli imri'in minkum maktasaba minal ismi, sesiapa yang terlibat untuk melakukan fitnah ini, dia akan tanggung sendiri akibatnya dalam alam akhirat. Atas itulah saya mengambil kesempatan yang masa yang begini terahan ini untuk mengajak kita perbetulkan balik diri kita, insya-Allah yang ke depan, hadapan dan sebagainya tidak akan berlaku. Muktaminin sekalian, kita sebenarnya telah melangkah beberapa langkah ke hadapan dalam konteks kita bertahaluf siasi yang banyak orang sentuh. Sebelum itu saya nak sebutkan dahulu, ingatlah mengatakan bahawa yang amat penting kepada kita menjaga jamaah kita, menjaga ahli kita dan orang-orang kita jangan sampai berpecah. Kerana fa inna yadallahi ma'al jama'ah wa inna syaitan ma'a man faraqal jama'ah yartaqidu rawul hakim. Sesungguhnya Allah akan bagi bantuan, kuasa Allah, bantuan Allah dengan orang yang bersama dengan jamaah. Kerana syaitan itu akan berada orang yang berpecah daripada jamaah, menjadikan kuda tunggangan mereka. Atas itulah kita telah menghadapi tadi sedikit kekacauan ataupun sedikit kekeruhan bila isu tahaluf siasi ini dibawa.
Dan saya lihat talunisasi ini telah berlaku beberapa perubahan, beberapa proses, beberapa. Dulu masa kita bertalunisasi, kita tahu mengatakan bahawa kita berpegang sangat kepada la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak menghalang kamu untuk berbaik-baik dengan orang yang tidak memusuhi kamu pada agama kamu, tidak menentang kamu kerana agama kamu, dan tidak mengeluarkan kamu daripada rumah tangga kamu, untuk terus berbuat baik dan adil kepada mereka. Allah Ta'ala suka kepada orang yang melakukan adilan. Namun demikian, kita lihat sebagai contoh, ada ayat lain pula yang boleh kita timbal balik untuk melihat balik perjalanan yang namanya tahalluq yang dibawa tadi itu. Misalnya kita melihatkan ha antum haula tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau addu alaikumul anami bil ghaiz qul mutu bi ghaizikum innallaha alimun bidzatis sudur. Yang bermaksud inilah kamu dan mereka, kamu yang suka kepada mereka dan mereka tidak suka kepada kamu. Kamu beriman dengan semua hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu jika berjumpa dengan kamu bermuka-muka, mengaku beriman, suka. Tapi mereka berseorangan bersendirian, mereka menggigit jari kerana marah, benci kepada kamu. Allah yang sebut qul mutu, katakan nak mati, matilah. Dengan kemarahan itu, Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada dalam hati manusia. Atas itulah penting kepada kemuncak ataupun di hujung ucapan saya nak mengatakan bahawa penting kita menjaga akhlak. Menjaga akhlak ini sampai kepada peringkat hadis Abu Hurairah telah menyebut suatu tip. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan Nabi, Mad-dinu, agama itu apa? Nabi jawab, Ad-dinu husnul khuluq. Dia beralih ke sebelah kanan. Dia kata, Rasulullah, Mad-din, agama itu apa? Nabi jawab, Ad-din husnul khuluq. Dia berpindah sebelah kiri pula. Dia tanya, Mad-din. Nabi jawab, husnul khuluq. Dia datang ke belakang Nabi. Dia tanya, Mad-din. Falatafata ilaihi wa qala. Nabi beralih ke belakang dan melihat laki-laki itu. Nabi kata, Amma tabqa? Kamu tak faham-faham ke? Ad-din alla taghdab. Kemuncak daripada husnul khuluq itu ialah jangan kamu hot temper, jangan kamu marah benda yang tak sepatut marah. Atas itulah saya mengambil kesempatan di hujung ini mengucapkan syabas kepada para muktamirin dan syabas kepada semua yang dapat mengikut perkembangan dengan cara baik walaupun masa kita sebenarnya sudah amat tidak sesuai. Maaf saya pohonkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.